Kita teruskan ikatan kimia. Kita masuk kepada bahagian kedua, ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang wujud antara atom bukan logam dengan atom bukan logam. Dan mereka diikat secara perkongsian elektron. Okey, marilah kita imbas kembali sedikit apa itu ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang wujud hasil daripada perkongsian elektron antara atom bukan logam. Ada 3 jenis ikatan kovalen. Jika atom-atom berkongsi sepasang elektron, maka mereka adalah ikatan kovalen tunggal. Jika mereka kongsi 2 pasang elektron, maka mereka dipanggil ikatan kovalen ganda 2. Dan jika mereka kongsi 3 pasang elektron, pastinya kita panggil dia ikatan kovalen ganda 3. Jadi, untuk menerangkan pembentukan sebatian kovalen, kita ada beberapa step yang perlu diikut. Yang pertama, dalam soalan, maklumat yang kita mesti dapat adalah nombor proton. Jadi dari nombor proton, kita boleh susun elektron bagi atom-atom bukan logam. Yang kedua, sama juga dengan pembentuk sebatian ion, kita perlu tentukan formula kimia dengan guna cara silang. Tetapi ada sedikit perbezaan di sini. Sebab sebatian kovalen adalah hasil daripada perkongsian elektron. Jadi tiada cation dan anion. Sebaliknya, kita akan tengok dalam valence elektron setiap atom untuk pastikan bilangan elektron yang akan disumbang oleh setiap atom, dan di situlah kita boleh kena pasti jenis-jenis ikatan kovalen sama ada tunggal, ganda 2 atau ganda 3. Seterusnya kita akan lukis rajah. Setelah kita sudah dapat kena pasti bilangan atom yang terlibat dan jenis ikatan kovalen yang wujud. Dan keempat, kita akan terang secara ringkas di mana ada 2 step. Yang pertamanya kita kena terang atom apa sumbang berapa elektron untuk perkongsian supaya mencapai susunan elektron yang macam mana, sama ada duplet atau oktet. Jika atom yang terlibat adalah satu jenis sahaja, maka kita guna setiap apa atom. Jika atom yang terlibat terdapat 2 hingga 3 jenis, maka setiap jenis itulah kita kena explain dengan jelas. Seterusnya kita akan explain bilangan atom yang terlibat dan jenis ikatan kovalen yang wujud. Kemudian last step, kita akan explain nama molekul bagi sebatian kovalen yang wujud. Jadi kita tengok 3 contoh di sini. Ikatan kovalen tunggal, ganda 2 dan ganda 3. Kita mulakan dengan ikatan kovalen tunggal. So ini contoh dia, pembentukan molekul klorin. Jadi maklumat yang kita dapat pastinya nombor proton 17. Kita mula. First step, susunan elektron. Jadi susunan elektron atom klorin ialah 287. Atau BI, electron arrangement of chlorine atom is 287. Yang kedua, step ini sangat penting walaupun tak ada markah. Tengok betul-betul sebab dia agak beza dengan kaedah silang bagi ikatan ion. So tulis dulu 2 nama atom klorin. Sebab dia adalah molekul klorin, maknanya hanya sejenis atom yang terlibat sahaja. So second step, kita akan tuliskan susunan elektron di bawah atom klorin
Dan apa yang kita nak tengok adalah electron valence dia. Apa yang kita nampak? 7. So here kita akan tanya sendiri berapa elektron yang perlu untuk atom klorin supaya dia boleh mencapai kestabilan, iaitu susunan elektron oktet. Okey, 8 tolak 7 dia kurang 1. Okey, so di sini bila kita nampak 1 dan 1, okey, dia adalah gandaan 1, maka di sana saya sudah dapat satu maklumat, iaitu ikatan kovalen tunggal yang akan wujud. Okey, kita sudah dapat jenis ikatan kovalen. Kemudian kita perlu teruskan untuk menentukan bilangan atom yang terlibat. So di sini sama dengan ikatan ion. Silang. Jadi kita dapat 1 klorin dan 1 klorin, maknanya 2 atom klorin yang terlibat dalam pembentukan ikatan kovalen bagi molekul klorin. Jadi sebab 2 klorin atom ini adalah sama, kita guna keyword setiap. Setiap atom klorin menyumbang berapa? 1 elektron untuk perkongsian supaya mencapai susunan oktet. Ataupun BI, each chlorine atom contributes 1 electron for sharing to achieve stable octet electron arrangement. So di sini kita sudah tahu. Okay, jadi kita boleh mula lukis rajah. So apa yang kita nak lukis? 2 atom klorin. Okay, 1 tambah 1. Okay, jadi di sini kita nak kongsi elektron. Jadi, jika boleh pastikan elektron yang kita nak dikongsi antara 2 atom ini adalah dekat atau face to face. Supaya nanti kita senang nak gabungkan kedua-dua atom ini dalam bentuk perkongsian elektron. Jadi, kita sudah tahu mereka akan kongsi berapa di sini? 2 elektron. Maksudnya sepasang elektron. Jadi, mereka akan berkongsi sepasang elektron. Setelah perkongsian sepasang elektron, inilah hasil dia. So, macam mana kita nak lukis untuk hasilnya? Okay. First, kita akan lukis petala yang berisi elektron yang paling luar. Okay. 1 dan 2. Biar dia bersilang sebab mereka nak kongsi elektron. So, bilangan elektron yang nak dikongsi adalah 2, maksudnya sepasang. Okay. Tulis secara cross atau bulat secara face to face. So, ini adalah perkongsian sepasang elektron. And then the rest kita akan terus isikan. Klorin ada 7 elektron valen. Jadi, sini sudah ada 1. Terus lagi. 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Sama juga dengan sini. Sudah ada 1 di depan. Jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. And then barulah kita lengkapkan elektron dan petala yang lain. Klorin ada 2 lagi. 1, 2. 1, 2. Kemudian isilah yang lain-lain. Dan jangan lupa kita nak label. Okey, sudah siap macam ini. Jangan lupa label. Yang last, nama molekul yang wujud. Molekul klorin Cl2. Atau klorin molekul Cl2. Okey, step keempat. Kita nak explain. So, kita nak explain apa? Atom apa yang terlibat? Dia sumbang berapa elektron. Dan dia capai susunan elektron yang duplet atau oktet. Okey, jadi di sini hanya sejenis atom yang terlibat, jadi kita guna setiap. Setiap atom klorin menyumbang 1 elektron untuk perkongsian supaya mencapai susunan elektron oktet. Okey, kemudian kita perlu terangkan bilangan atom yang terlibat
jenis ikatan kovalen yang wujud. Jadi di sini dua atom berkongsi sepasang elektron untuk membentuk satu ikatan kovalen tunggal. Dan last, nama molekul Cl2 terbentuk. Kalau Bi, okay, setiap each chlorine atom contribute one electron for sharing to achieve stable octet electron arrangement. Two chlorine atoms share one pair of electrons to form one single covalent bond, and a chlorine molecule Cl2 is formed. Okay, kita tengok contoh yang kedua. Okay, di sini kita akan tengok macam mana pembentukan ikatan kovalen ganda 2. Contoh dia, pembentukan molekul oksigen. So, kita akan dapat nombor proton. Jadi first step kita akan susun jadi 8. Kita susun kepada 2, 6. Okay, so second step kita akan guna cara silang untuk tentukan jenis ikatan kovalen yang wujud dan bilangan atom yang terlibat. Jadi di sini oksigen. Okay, setiap oksigen akan menyumbang 2 elektron untuk perkongsian supaya mencapai susunan elektron octet. Try to imagine. Okay, dapat tak? Apa yang kamu imagine dengan yang saya akan tunjuk di sini? Okay. So, first step kita akan tulis 2O dan kita akan senaraikan elektron arrangement dia. And then kita akan tengok elektron valence 6. Jadi 6 to 8 kita kurang 2. Jadi cuba tengok sini. Dua nombor ini adalah nombor ganda 2. Jika sama atau mereka terdiri daripada nombor ganda 2, jadi kita sudah boleh dapat satu maklumat iaitu jenis ikatan kovalen yang wujud di sini adalah ikatan kovalen ganda 2. Okay, kita nak cari maklumat kedua, bilangan atom yang wujud. Jadi, kita boleh ringkaskan dia. Okay, dan silang seperti ikatan ion, kita dapat 1 kepada 1. Jadi, di sini maknanya ada 2 atom oksigen yang terlibat. Jadi, setiap atom oksigen menyumbang 2 elektron untuk perkongsian supaya mencapai susunan elektron octet. Okay, so step yang seterusnya kita akan lukis raja. So, berapa atom yang terlibat? 2. Okay, jadi lukis 2 oksigen atom. Okay, pastikan elektron valence yang akan dikongsi bersama. Okay, lukis di tempat yang face to face. Okay, dan daripada kaedah silang tadi, kita sudah tahu mereka akan berkongsi 2 pasang elektron. Okay, jadi kita akan lukis hasil molekul of oksigen. So, cara dia, lukis dulu petala terluar. Okay, dan mereka kongsi berapa pasang? 2 pasang. Jadi, 1 pasang, susun 1 baris, ini 1 pasang. 2 pasang, tulis di bawah 2 pasang. Okey, sudah siap. Kita lengkapkan elektron valence yang lain. Oksigen ada 6. Okey, jadi di sini oksigen yang pertama sudah kita lukis 2. Jadi kita tinggal lagi 4 lah. 1, 2, 3, 4. Okey, sini pun sama. 1, 2, 3, 4. Okey, kemudian kita lukiskan petala yang lain. Okay, oksigen ada 2 petala. Petala pertama ada 2 elektron. Petala pertama ada 2 elektron. Kemudian kita label. Ini adalah oksigen atom. Ini adalah oksigen atom. Okay, sudah siap. Jangan lupa label nama molekul oksigen. Oksigen molekul O2. Okay. Sekarang kita nak explain. Sama juga dengan tadi. Setiap atom oksigen menyumbang 2 elektron untuk perkongsian supaya mencapai susunan elektron octet. Dan 2 atom oksigen berkongsi 2 pasang elektron untuk membentuk
satu ikatan kovalen ganda 2. Jadi, apa yang terbentuk? Molekul oksigen, pastikan formula kimia kamu tulis O2 terbentuk. Kalau BI, each oxygen atom contributes 2 electron for sharing to achieve stable octet electron arrangement. 2 chlorine atoms share 2 pair of electrons to form 1 double covalent bond. So, oxygen molecule O2 is formed. Okey, sekarang kita tengok contoh jenis ikatan kovalen yang terakhir, iaitu ikatan kovalen ganda 3. Okay, iaitu nitrogen yang akan bentukkan dia. So, kita akan dapat nombor proton 7. First step susun 7 kepada 25. Jadi, kita boleh dapat formula kimia dia adalah seperti ini. Tulis NN. Susunan elektron. Tengok valence elektron 5. 5 kepada 8 kita kurang 3. Jadi di sini kita boleh nampak dua nombor ini. 3 kepada 3 adalah nombor ganda 3. So here we can get the first information. Jenis ikatan kovalen yang wujud adalah ikatan kovalen ganda 3. So kita nak dapatkan maklumat kedua, bilangan atom yang terlibat. Ringkaskan, dapat satu-satu. So, kita dapat 2 atom nitrogen yang terlibat. So, here we get setiap atom nitrogen menyumbang 3 elektron untuk perkongsian supaya mencapai susunan elektron oktet. Jadi, kita boleh lukis. Okay, 2 nitrogen atom. Pastikan elektron valen yang nak disusun face to face. Dan dia akan kongsi macam rajah yang saya tunjukkan. So, first step, lukis dulu valence elektron, petala terluar dan kongsi berapa pasang elektron? 3. Jadi, kita lukis pasangan pertama daripada petala yang berbeza, pasangan kedua dan pasangan ketiga. Kemudian barulah kita isi elektron yang lain. Okay, nitrogen ada 5 elektron valence. Dia sudah kongsi 3, jadi dia ada lagi 2 lah. Kemudian barulah kita isi petala yang lain. Dia ada lagi satu petala. Ada lagi satu petala. Jangan lupa label nitrogen, nitrogen. Okay, dah siap. Nyatakan nama molekul itu N2. Nitrogen molecule N2. Then explain. Setiap atom nitrogen menyumbang 3 elektron untuk perkongsian supaya mencapai susunan elektron oktet. 2 atom nitrogen berkongsi 3 pasang elektron untuk membentuk satu ikatan kovalen ganda 3. Jadi, molekul nitrogen N2 terbentuk. BI sama juga. Okay, jenis yang sama. So, we will use the keyword each. Each nitrogen atom contribute how many electron? 3. For sharing to achieve a stable octet electron arrangement. Then, how many atom involved? 2. So, 2 chlorine atoms. Oh, not chlorine. Okay, nitrogen. Okay, 2 nitrogen atom share how many pair of electron? 3. 3 pair of electron to form how many triple covalent bond? 1. So 1 triple covalent bond. So last step, the name of the molecule N2 is formed. Okay, sekarang kita tengok contoh yang melibatkan 2 jenis atom yang berbeza. Air. Okay, air ialah H2O. So, soalan akan bagi nombor proton bagi 2 atom ini. Hidrogen 1, oksigen 8. So, first step kita akan susun. Hidrogen 1, oksigen 2, 6. Okay, jadi kita akan lukis H dan O.
tuliskan susunan elektron 1, 2, 6. Dan tengok elektron valen 1 maknanya 1 lah. 2, 6 maksudnya 6. So 1 kepada stable 2. Okay, kita ada elektron, susunan elektron duplet. Okay, jadi hidrogen kurang 1 sahaja. Oksigen 6 kepada 8. Jadi dia kurang 2 elektron valence. Jadi di sini cuba tengok. Adakah mereka boleh wujud dalam nombor ganda 2 atau 3? Tidak. Tak ada. Okay, 1, 2. So di sini dia hanya dapat wujudlah ikatan kovalen tunggal. So maklumat pertama sudah dapat. Sekarang kita nak dapatkan maklumat kedua, iaitu bilangan atom yang terlibat. So silangkan. Jadi di sini kita dapat nisbah hidrogen atom kepada oksigen atom adalah 2 kepada 1. Maknanya ada 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen yang terlibat. Okey, jadi kita nak start lukis. Okey, di sini bila kita melibatkan jenis-jenis yang tak sama, pastikan elektron dia kita guna warna yang berbeza atau bentuk yang berbeza. Katakan satu kita boleh guna cross, satu saya boleh guna hitam. Ataupun satu merah, satu biru. Okey, jadi di sini saya guna warna yang berbeza. Saya guna satu merah, satu biru supaya saya boleh nampak. Okey, bila perkongsian itu wujud, elektron itu asal dari hidrogen atau asal daripada oksigen. Okey, so di sini dua hidrogen atom yang wujud. Jadi saya tulis elektron valence dia menghala ke depan supaya nanti senang nak bergabung dengan oksigen. Manakala oksigen dia menyumbang 2. Jadi saya lukis di sinilah. Nanti senang mereka nak kongsi. So di sini kita sudah tahu mereka kongsi 2 pasang elektron. Okey, jadi 2 pasang elektron secara berasingan. Okey, dalam bentuk ikatan kovalen tunggal. Okey, jadi macam mana kita nak lukis? Sama juga. Okey. Biasanya saya suka lukis yang besar dulu ataupun yang single dulu. Jadi ini siapa yang kurang? Oksigen. Jadi saya akan lukis oksigen dulu. Okay, and then hidrogen yang kongsi dengan dia boleh lukis di mana-mana lah. Sini satu boleh. Atau macam dengan atas. Sini satu pun boleh. Okay, jadi setiap atom kongsi. Setiap atom tak sama kan? Okay, hidrogen sumbang 1, oksigen sumbang 2. Jadi sini satu pair. Okey, jadi yang hidrogen warna biru. Okey. Jadi warna biru. Okey. Warna biru. Okey, manakala oksigen warna merah. Warna merah. Okey. Kemudian yang lain kita teruskan. Jadi di sini hidrogen dia kongsi 2. Okey, dia masih ada lagi 4. Okey, hidrogen sudah tak ada dan kita lukiskan yang rest. Oksigen ada lagi satu petala di dalam. Okey, itulah apa yang kita akan dapat nanti. Yang jangan lupa tulis molekul air H2O. Okey, explanation dia. Okey, sekarang kita sudah wujud 2 jenis atom. Jadi setiap jenis atom itu kena explain. So, hidrogen ada berapa? 2. So, kita kena tulis setiap. Setiap atom hidrogen menyumbang 1 elektron untuk perkongsian supaya mencapai susunan elektron duplet. Satu lagi, oksigen. Okey, oksigen. Atom oksigen sumbang 2 elektron untuk perkongsian supaya mencapai susunan elektron oktet.
Jadi, berapa atom yang terlibat? 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Mereka kongsi 2 pasang elektron secara berasingan. Jadi, di sini bentuk 2 ikatan kovalen yang tunggal. Hasil dia H2O. Same to English. Okay, each hydrogen atom contribute 1 electron for sharing to achieve stable duplet electron arrangement. Wow, oxygen atom contribute 2 electrons for sharing to achieve stable octet electron arrangement. So how many atoms involved? 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom share how many pair? 2 pair of electron to form 2 single covalent bonds. So the product is molecule water H2O is formed. So kesimpulannya, okay, pastikan ikatan kovalen dia adalah wujud antara atom bukan logam dengan bukan logam, sama ada jenis yang sama atau jenis atom yang berbeza. Yang kedua, okay, kita mesti buat kaedah silang. Okay, sangat penting sebab ada 2 maklumat yang penting kita perlu dapat. Yang pertamanya bilangan atom yang terlibat. Yang kedua, jenis ikatan kovalen yang wujud. Yang ketiga, kita akan lukis rajah dengan jelas, pastikan elektron yang nak dikongsi ke hadapan atau face to face dan label dengan jelas. Dan keempat, penerangan yang melibatkan 2 step. Step pertama, mengenai atom. Dia sumbang berapa elektron. Dia capai susunan elektron apa. Sama ada duplet atau octet yang stabil. Kemudian yang step kedua, bilangan atom yang terlibat dan jenis ikatan tunggal yang wujud. Yang step kelima, sebatian kovalen yang terbentuk. Okay, so di sini kita bincang satu contoh lah. Kita bincang pembentukan ikatan karbon dioksida. So, karbon dioksida ialah CO2. Kita ada karbon, kita ada oksigen. Okay, so saya ulang. Kita ada C, kita ada O. Okay, dalam soalan dia pasti akan bagi proton number. Okay, proton number untuk karbon ialah 6. Jadi kita susun 2, 4. Oksigen ialah 8. Jadi kita susun 2, 6. Okay, so tengok kepada valence elektron. Okay, tengok kepada valence elektron 4 dan 6. So untuk sampai kepada octet 4 kepada 8 saya kurang 4. 6 kepada 8 saya kurang 2. So cuba tengok 2 nombor ini. Kedua-dua ini adalah nombor ganda 2. Jadi so first information kita sudah boleh nampak di sini jenis ikatan yang wujud adalah ikatan kovalen ganda 2. Okay. Jadi, kita dah dapatkan maklumat kedua, bilangan atom yang wujud. Okay, jadi kita kena ringkaskan 2 kepada 1, silang. Jadi, kita dapat apa? Kita boleh dapat 1 karbon dan 2 oksigen atom yang terlibat. Okay. So, yang lain kamu cuba buat sendiri. Okay. So, itu sahaja untuk hari ini. Kerja rumah untuk minggu ini. Lengkapkan buku kerja muka surat 71 hingga 74. Sebenarnya kebanyakan soalan saya sudah masuk dalam slide ini. So, you hanya perlu buat 2 extra questions sahaja. So, itu sahaja. Thank you.